kerja konsep ini bertujuan untuk mengkaji implikasi rasionalisme dalam bidang pendidikan dalam skop yang luas. Rasionalisme adalah satu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa sebab adalah sumber utama pengetahuan. Dari sudut istilah, rasionalisme adalah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa sebab harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana ia adalah sumber utama pengetahuan yang mendahului inderawi. Rasionalisme memberi kebebasan kepada penuntut ilmu dalam mengembangkan fikiran, dalam mengembangkan satu ilmu pengetahuan tanpa batasan. Dalam kertas kerja konsep ini juga akan memberikan penjelasan yang padat mengenai apakah sebenarnya rasionalisme dan bagaimanakah ianya berkait rapat dengan bidang pendidikan. Acap kali kita mendengar bahawasanya rasionalisme ini hanya dilihat sebagai sebuah nilai yang hanya ada dalam topik umum seperti dalam negara. Tambahan, dalam bidang pendidikan ini yang semakin bersaing dengan anasi negatif yang sangat terdedah sememangnya sukar, lagi-lagi dalam kalangan pelajar yang masih umur setahun janggung. Seterusnya adalah objektif. Kajian ini dikaji untuk mengenal pasti tentang implikasi rasionalisme dalam pendidikan terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Jadi, melalui kajian ini, kami dapat memenuhi objektif seperti dapat meningkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang memberi impak besar terhadap seseorang individu, masyarakat setempat dan sesebuah negara. Hal ini kerana ilmu pengetahuan pada zaman moden ini adalah sangat penting untuk membentuk individu yang dapat berfikir secara logik, selaras juga dapat melahirkan masyarakat sekeliling yang berpendidikan. Dan objektif kertas kerja ini juga adalah untuk mengenal pasti bahawa betapa pentingnya ilmu yang membolehkan kita berfikir secara rasional atau berfikir secara logik menggunakan akal fikiran seperti ilmu saintifik. Contoh matematik, astronomi dan biologi dalam pendidikan kepada negara. Hal ini kerana ianya akan membentuk masyarakat yang kreatif dan inovasi dalam membentuk negara yang maju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang disenangi sekalian. Saya, Muhammad Asri Azrah bin Azhar, akan menyambung pembentangan kumpulan ini dalam bahagian kajian literatur. Secara asasnya, pendidikan merujuk kepada suatu proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi antara individu dengan individu lain. Pendidikan amat penting bagi masyarakat untuk membentuk peribadi yang tersendiri. Namun, tidak dapat membina akhlak dan kepribadiannya tanpa dididik. Justru itu, pendidikan ini sebenarnya sebuah fasa untuk mempelajari benda baharu dan cara untuk meningkatkan kredibiliti diri agar maju setaraf dengan yang lain. Di samping itu, rasionalisme adalah kepercayaan bahawa akal adalah sumber utama dan bukti pengetahuan. Rasionalis menegaskan bahawa terdapat kelas kebenaran yang dapat difahami oleh intelek secara langsung atas dasar bahawa realiti mempunyai struktur logik semula jadi. Menurut rasionalis, terdapat prinsip-prinsip rasional tertentu, terutamanya dalam logik dan matematik, malah dalam etika dan metafizik yang amat asas sehingga menafikannya adalah melakukan percanggahan. Oleh itu, keyakinan rasionalis terhadap sebab dan bukti cenderung untuk mengurangkan perhatian mereka terhadap bentuk pengetahuan lain. Rasionalis berpendapat bahawa pengetahuan dicari oleh akal. Semuanya diukur dengan akal. Maka, apabila sesuatu itu dimaksudkan dengan diukur dengan akal adalah untuk menguji apakah penemuan itu logik atau tidak. Jika logik, maka benar. Jika tidak, maka salah. Jadi persoalannya di sini, apakah implikasi rasionalisme dalam bidang pendidikan? Untuk mencari jawapan bagi permasalahan ini, setiap bidang pendidikan harus menerapkan nilai rasionalisme dalam sukatan pelajaran dan juga harus mengaitkan dengan kehidupan seharian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penerapan rasionalisme dalam pendidikan. Sebelum kata meniti bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan bagaimanakah nilai ini mempengaruhi sesuatu dalam dunia pendidikan. Jadi, ianya melibatkan soal pemikiran kritis dan logik untuk para pelajar bagi memahami sesuatu konsep yang diajar dengan membabitkan sesuatu perkara yang dibelajar itu adalah baik dan memberikan impak yang positif dalam kehidupan. Jadi, nilai ataupun penerapan yang dijalankan melalui pendidikan adalah mempunyai 5. Yang pertama sekali adalah melalui penguasaan subjek matematik. Seperti yang sudah maklum, matematik adalah sebuah subjek yang membunuh ataupun yang dikenali sebagai subjek killer untuk para pelajar. Justru itu, mengapa
penerapan subjek matematik adalah sangat penting kerana ianya akan mencabar pemikiran pelajar untuk berfikiran lebih logik dan juga kritis. Hal ini kerana para pelajar perlu mempersiapkan diri untuk menguasai tahap matematik dengan sebaiknya, dengan mereka perlu mengetahui konsep asas matematik. Contohnya dalam kehidupan seharian, sewaktu menggunakan ataupun mengira wang ringgit di kedai, itu merupakan sebuah penerapan subjek matematik yang ada dalam diri para pelajar. Justru itu, para pelajar boleh berfikir secara lebih peka dan berfikir secara logik mengenai pengiraan dalam kehidupan. Jadi yang kedua adalah melalui tokoh pendidikan, di mana ianya bermula 1596 sehingga 1677 Masehi. Ini menunjukkan bahawa pada ketika itu, walaupun ketika itu adalah zaman kuno dan belum ada lagi sistem pendidikan yang sistematik seperti sekarang, namun demikian masyarakat pada masa itu sudah sedar bahawa pentingnya pendidikan dan juga rasionalisme dalam kehidupan. Mereka tidak mempercayai sesuatu perkara yang berlaku lebih kepada hukum alam ataupun mereka mempercayai bahawa segalanya adalah sains, bukannya mitos. Jadi di sini yang dicontohi di dalam slide adalah Gottfried Wilhelm, iaitu seorang ahli falsafah yang memang fasih dalam jurusan matematik dan fizik. Mereka menyatakan bahawa segala yang dititik beratkan di dunia ini sebenarnya ia berkait rapat dengan hukum fizik dan bukannya hukum kepercayaan kepada animisme. Seterusnya adalah sistem peperiksaan yang kompetitif, di mana seluruh dunia ataupun seluruh negara ini melakukan sistem peperiksaan untuk menguji minda mahasiswa ataupun para pelajar. Contohnya kita di Malaysia dengan wujudnya sijil pelajaran SPM, ini menunjukkan setiap para pelajar akan diuji kefahaman mereka, sama ada mereka faham ataupun tidak dengan subjek yang telah dipelajari sewaktu berada di pengajian rendah ataupun pengajian tinggi. Ketika di tingkatan 5, dipastikan para pelajar akan menjawab soalan secara normatif dan bukannya merapu. Ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran secara kritis sewaktu menjawab soalan. Yang keempat pula iaitu kewujudan aktiviti kokurikulum. Ramai yang menganggap bahawa aktiviti kokurikulum ini adalah sesuatu yang membosankan ataupun yang membuang masa. Contohnya seperti kesatria negara ataupun subjek-subjek badan beruniform yang lain. Jadi, mengapa perkara ini perlu dilakukan? Kerana ianya menerapkan nilai rasionalisme yang tinggi. Contohnya, para pelajar boleh meningkatkan konsep insaniah dan kemahiran selain mempelajari teori di dalam bilik darjah. Jadi, pengetahuan seperti ini sebenarnya menekankan para pelajar untuk meneruskan kemahiran serta kebolehan yang sedia ada dan mereka boleh berfikir secara rasionalnya untuk mendapatkan kehebatan dan kecekapan dengan pengetahuan tambahan daripada subjek ini. Jadi, yang kelima, dalam bidang pendidikan juga sebenarnya mempunyai pelbagai bahasa untuk para pelajar pelajari. Contohnya, sewaktu di semester 3, pelajar UiTM akan diberikan pilihan untuk mempelajari bahasa Mandarin ataupun sebarang bahasa yang mereka minati. Jadi mengapa? Ini sebenarnya sebagai contoh ataupun wadah secara rasionalisme dalam pendidikan. Ini sebenarnya meningkatkan tingkah laku linguistik dan menguji kesediaan para pelajar untuk mempelajari bahasa yang lain selain bahasa ibunda. Apa kaitannya dengan rasionalisme di sini adalah para pelajar yang telah berjaya untuk menguasai bahasa ini ataupun bahasa asing selain bahasa ibunda, mereka dapat mempertingkatkan kreativitas mereka untuk mencapai keberkesanan. Contohnya, bagaimana mereka menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. Contohnya, mereka boleh meningkatkan lagi kesediaan ataupun tingkah laku linguistik mereka untuk mendapatkan sesuatu perkara yang lain. Terdapat 4 kekangan yang dihadapi dalam proses rasionalisme. Yang pertama ialah pelajar perlu mempelajari kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Seperti yang mana kita ketahui, kebat ini sangat berkait rapat dalam proses rasionalisme. Hal ini meminta pelajar untuk menggunakan idea mereka, mengolah idea mereka sendiri untuk berfikir secara logik atau berfikir secara luar kotak dalam menjawab soalan kebat yang diberikan. Untuk soalan kebat ini, tiada jawapan yang diberikan, yang pilihan jawapan yang diberikan dalam soalan-soalan kebat ini. Ini bermaksud hal ini pelajar diminta untuk membuat ayat mereka sendiri, mengolah ayat mereka sendiri dalam berfikir secara logik ataupun berfikir secara luar kotak. Antara cabaran yang kedua yang dihadapi dalam rasionalisme ialah pelajar tidak mempunyai pengalaman dalam mengundi. Seperti mana yang kita ketahui, untuk pengundian mereka mempunyai had umur untuk mengundi. Jadi untuk mereka yang baru melepasi, mereka tidak mempunyai sebarang pengalaman.
Jadi mereka tidak tahu apa yang patut mereka lakukan, apa yang wajar mereka lakukan, cara apa yang mereka perlu gunakan. Jadi, oleh itu pelajar perlu berfikir dengan secara betul dan secara berhemah dalam membuat keputusan. Tiada kesediaan dalam diri pelajar dalam kemahiran berfikir aras tinggi juga merupakan salah satu cabaran dalam rasionalisme. Pelajar masih tidak tahu cara bagaimana ingin menjawab soalan-soalan hebat. Ini berpunca kepada mereka tidak memahami dan tidak tahu apa maksud yang diberikan dalam soalan hebat itu. Mereka tidak faham apa kehendak soalan yang diberikan sebenarnya. Selain itu, mereka masih tidak dapat tangkap apa yang telah mereka belajar. Hal ini kerana semasa dalam proses pelajaran, mereka tidak mengambil remeh, mereka mengambil remeh dan tidak mengambil serius semasa proses pelajaran. Hal ini kerana murid-murid ini mereka tidak memberi perhatian yang penuh, tidak memandang serius dan mengambil remeh tentang soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Walhal perkara ini amatlah sangat penting kepada mereka dalam berfikir secara rasionalisme. Cabaran yang keempat pula dalam rasionalisme ialah guru tidak memainkan peranan dan tanggungjawab penting mereka dalam proses pengajaran. Guru hanya sekadar memberikan soalan dan pilihan jawapan kepada murid-murid. Guru tidak memberi penerangan yang secara terperinci tentang apa yang dimaksudkan oleh soalan itu, apa yang kehendak soalan itu mahukan dan cara bagaimana ingin menjawab soalan-soalan hebat dengan mudah. Hal ini menyebabkan murid-murid sukar untuk menjawab soalan-soalan hebat yang ditujukan kepada mereka. Guru tidak mempunyai kesediaan dalam diri mereka ialah merupakan cabaran yang terakhir dalam rasionalisme. Ketiadaan faktor kesediaan dalam kalangan guru juga mampu menyebabkan pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi hebat ini tidak dapat dilaksanakan dengan betul dalam semasa proses pengajaran. Seterusnya adalah implikasi. Terdapat berbagai impak rasionalisme yang dapat memberikan impak positif terhadap seseorang individu, masyarakat setempat maupun sesebuah negara. Ianya dapat diterapkan menerusi sistem pendidikan yang dapat membantu kita agar lebih memahami dan dapat dipraktikkan pemahaman tersebut dalam kehidupan seharian. Pertama sekali adalah dari segi individu. Kesan nasionalisme terhadap individu dapat membantu perkembangan potensi individu secara bersedia dan menyuruh ke arah melahirkan insan yang berakal, berlandaskan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan itu, mereka akan dapat membentuk akhlak budi pekerti yang mulia. Seterusnya, kesan terhadap individu adalah dapat melahirkan individu yang berakhlak atau mempunyai budi pekerti yang mulia, yang juga dapat memberi satu manfaat terhadap individu tersebut sebagai seorang warga negara yang patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Akhir sekali, impak kepada individu adalah mereka akan sentiasa menjaga pertuturan kata mereka. Hal ini kerana cara pertuturan seseorang individu berkomunikasi juga adalah mencerminkan peribadi mereka sendiri dan mereka juga membawa nama keluarga mereka tersebut. Hal ini kerana jika seseorang individu tidak menjaga pertuturan kata mereka, ianya akan menyebabkan masyarakat sekelilingnya akan memandang rendah terhadap individu tersebut maupun kepada keluarganya, dan sekaligus ianya akan membuatkan individu itu tidak disukai oleh masyarakat sekeliling. Kedua, kesan terhadap masyarakat. Jika kita dapat membentuk lebih ramai lagi individu yang mempunyai sikap rasionalisme atau sikap berfikir secara logik, ianya akan membentuk masyarakat yang berpendidikan. Sekaligus, ianya akan mewujudkan suasana persekitaran yang harmoni dan saling menghormati di antara satu sama lain. Dengan itu, kita juga dapat menjaga keamanan negara kita tanpa berlakunya isu perkauman di antara masyarakat yang mampu memecah belahkan perpaduan di negara kita. Selain itu, impak terhadap masyarakat ialah kita juga dapat melahirkan masyarakat yang peka dan prihatin terhadap sekeliling mereka. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, setiap tahun negara kita sering berlakunya bencana alam iaitu banjir. Dengan itu, masyarakat yang mampu berfikir secara rasional akan mempunyai sifat prihatin dan kesannya mereka akan tahu
apa yang mereka perlu lakukan sekiranya masyarakat di sekeliling mereka dilanda kesusahan. Akhir sekali, impak terhadap masyarakat adalah dapat melahirkan masyarakat yang mencintai ilmu. Hal ini kerana ilmu yang diperolehi itu adalah sangat penting dalam memberi contoh teladan terhadap generasi muda. Hal ini kerana generasi muda kini adalah mereka sangat terpengaruh dengan apa yang masyarakat sekeliling mereka lakukan. Akhir sekali, impak terhadap negara. Seperti yang kita tahu, dalam membina negara yang maju pada masa kini adalah penting demi melahirkan pemimpin yang berpengetahuan tinggi. Sekiranya negara kita tidak dipimpin oleh pemimpin yang tidak berilmu, maka dengan itu negara kita akan mengalami krisis ekonomi. Sebagai contoh, mata wang menurun, inflasi meningkat, hutang negara meningkat, perkembangan ekonomi semakin merosot atau membantut dan sebagainya. Seterusnya, kesan terhadap negara ialah dapat membangunkan lebih banyak teknologi yang canggih di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi adalah penting untuk melahirkan tenaga kerja profesional dalam sektor seiring dengan dasar pendidikan negara yang telah ditetapkan. Akhir sekali, impak bagi negara adalah imej negara akan meningkat di mata dunia. Dengan adanya pemimpin yang berpendidikan, masyarakat yang bersatu padu, teknologi yang canggih, sudah tentu kita akan dicontohi oleh negara luar. Teladan dan sikap rasionalisme. Antara contoh teladan dan rasionalisme dalam pendidikan yang dapat kita contohi adalah dari segi ilmu sains dan matematik seperti hukum atom. Ini kerana pengetahuan moden yang ada inilah meyakinkan bahawa setiap pelajar harus mempunyai daya pemikir yang berkembang logik dan selaras kerana atom dan virus tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi ini menunjukkan bahawa para pelajar harus mencontohi teladan dari saintis terdahulu agar pembelajaran secara holistik dapat dicapai dengan baik dan bukannya hanya berfikir bahawa apa yang dipelajari perlu ada bukti dan pengalaman tersendiri. Seterusnya adalah teladan yang boleh kita contohi adalah rasionalisme dalam kehidupan sains seperti sewaktu menyelesaikan soalan matematik melibatkan operasi pengiraan di mana mewujudkan pemikiran tinggi untuk berfikir. Bukan itu sahaja, kita dapat menyimpulkan bahawa kejadian siang dan malam adalah disebabkan peredaran bumi pada paksinya. Tuntasnya, melalui teladan ini sebenarnya menjadikan kita semua untuk berfikir secara automatik tanpa perlu menganalisis apakah penyebab utamanya. Di samping itu, teladan rasionalisme dalam bidang pendidikan ini dapat dicontohi sewaktu tamadun Yunani iaitu Rene Descartes, Baruch Spinoza dan Edward de Bono. Ini kerana mereka ini adalah tokoh-tokoh yang terkemuka dalam mengembangkan pemikiran untuk berfikir secara intelektual. Bahkan itu, ini turut membuktikan masyarakat zaman dahulu telah berfikir secara moden dan bukannya masih kuno lagi-lagi dalam menjana sesuatu maklumat agarnya sahih dan tepat. Akhir sekali, teladan rasionalisme dalam pendidikan di Malaysia yang dapat kita amalkan adalah seperti wujudnya falsafah pendidikan negara sebagai arah haluan demi mewujudkan haluan dan sumber yang sahih untuk para pelajar. Ini kerana telaan seperti inilah membolehkan negara melahirkan para pelajar yang bukan sahaja logik akal dan mindanya, malahan sasiah juga seimbang. Tuntasnya, melalui penerapan falsafah ini sebenarnya menjadikan para pelajar untuk mempunyai perbatakan yang hebat dan pemikiran yang realiti sekaligus menjadi warga negara yang baik untuknya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan berkaitan rasionalisme dalam masyarakat. Menurut Weber, terdapat 4 jenis tindakan sosial yang berbeza berdasarkan orientasi mereka. 2 adalah rasional, iaitu rasional secara instrumental, yang ditarifkan sebagai sistem tujuan individu yang diskret dan anggaran rasional cara yang tersedia untuk pencapaian mereka, dan nilai rasional, yang melibatkan kepercayaan sedar terhadap nilai mutlak dan pelaksanaannya tanpa mengira kebarangkalian kejayaannya direalisasikan. Selain itu, orientasi lain, tradisional dan afektif, digambarkan sebagai bersempadan dengan apa yang secara sah boleh dipanggil tindakan berorientasikan mempunyai makna, dan selalunya di sisi lain. Pembincangan ini mencandakan bahawa menurut Weber, tindakan mesti dilihat secara intrinsik rasional. Maksudnya, ia bertolak dari rasional hasil daripada penentuan semula jadi. Dalam falsafah kontemporari pula, terdapat hujah yang terkenal bahawa andaian rasional secara global diperlukan jika kita ingin menganggap tindakan sebagai hasil daripada kepercayaan dan keinginan pelaku. Hujahnya ialah kita mesti melihat dari perkara asas daripada apa yang dilakukan oleh pelaku untuk membina gambaran tentang kepercayaan dan keinginan yang menimbulkan tindakan tersebut. Strategi asas sepatutnya adalah untuk menganggap bahawa penceramah yang kepercayaannya belum kita fahami adalah konsisten dan tepat mengikut piawaian kita sendiri.
Di samping itu, ada dua hujah lain yang wajar dinyatakan bagi perbincangan ini. Salah satunya ialah hujah Winch yang menyatakan bahawa budaya lain mungkin kelihatan tidak rasional pada istilah kita, namun ia mesti dianggap rasional mengikut istilahnya sendiri kerana ia mempunyai ciri penggunaan bahasa ahlinya yang serupa dengan ciri penggunaan bahasa kita. Seterusnya ialah hujah etnometodologi yang mendakwa bahawa kehidupan sosial harus ditafsirkan sebagai kerja yang dilakukan oleh ejen bermaklumat. Giddens membentangkan satu versi tuntutan ini seperti berikut. Untuk kehidupan sosial mempunyai sebarang kesinambungan, kebanyakan pelaku mesti benar pada kebanyakan masa, iaitu mereka mesti tahu apa yang mereka lakukan dan menyampaikan pengetahuan mereka dengan berkesan kepada orang lain. Sebagai kesimpulan, masyarakat mempamerkan banyak wacana dan teknik yang mengenal pasti bahagian dunia sebagai bidang tindakan instrumental, masing-masing dengan kaedahnya sendiri untuk mengenal pasti objek yang berkaitan di dunia, interaksi mereka dan kaedah operasi ke atasnya. Dalam pengertian ini, konsep tingkah laku rasional memainkan peranan penting dalam tafsiran kita tentang tingkah laku orang lain dan diri kita sendiri, serta dalam pengiraan instrumental individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Rasionalisme dalam pendidikan Islam. Merungkai maksud rasionalisme dalam pendidikan Islam pula adalah merujuk kepada manusia yang mempunyai akal budi dan daya pemikiran yang kritis dalam pengetahuan dan bertindak secara realiti untuk membuat keputusan. Bahkan itu sebenarnya dalam pendidikan Islam ini juga membantu para pelajar untuk berfikir secara logik sama seperti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita teruskan lagi dengan isi yang pertama, iaitu penerapan dasar pendidikan. Dasar pendidikan mewajibkan iaitu para pelajar di Malaysia untuk mengambil subjek pendidikan Islam kepada para pelajar yang beragama Islam. Mengapa? Disebabkan terdapat banyak kisah-kisah yang memberikan manfaat kepada para pelajar zaman kini. Contoh iaitu Imam Ghazali menekankan aspek efektif untuk mendidik anaknya dan berfikir secara rasionalisme berbanding dalam aspek kognitif. Oleh itu, dengan kisah sedemikian, para pelajar boleh meningkatkan pemikiran yang lebih matang dalam melaksanakan sesuatu keputusan dalam seharian. Yang kedua pula adalah ingin melahirkan pemikiran pelajar yang ijtihad. Ijtihad ini bermaksud para pelajar yang beragama Islam berfikir secara orientalisis dan bukan berfikir terlampau dengan memikirkan status quo antara para pelajar yang bukan beragama Islam. Ini bermaksud para pelajar yang beragama Islam boleh berfikir secara logik dan meningkatkan akidah mereka ke arah yang benar. Dan yang ketiga pula adalah mempunyai tokoh falsafah Islam. Falsafah Islam ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan seharian para pelajar untuk memberikan semangat mereka agar mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku ketika dahulu. Contoh yang ada pada zaman tersebut adalah Syed Ahmad Ali, di mana beliau adalah seorang ahli perundangan dan penulisan di India. Pada ketika itu, tahun 1909, beliau telah melakukan bertindak secara rasionalisme dengan membantu dalam pengundian pertama di India. Bukan itu sahaja, Syed Ahmad Ali ini sering mengeluarkan hasil nukilan, iaitu yang pertama adalah Architectural Examinations of Life and Teachings of Muhammad, di mana dalam karyanya tersebut beliau amat mementingkan tradisi rasionalisme berbanding dengan tradisi agama, kerana beliau menganggapi bahawa segala yang ada di dunia ini sebenarnya bertindak secara logik dan kritis. Namun demikian, beliau tetap dengan pendirian beliau, iaitu di dunia ini Nabi Muhammad adalah merupakan contoh terhebat dalam perwatakan rasionalisme di dalam dunia Islam. Jadi yang keempat, mengenai dengan kebebasan kepada para pelajar. Bermaksud setiap para pelajar diberikan pemikiran, diajar untuk berfikir secara bebas dan mengutarakan apa sahaja yang mereka inginkan. Namun demikian, dalam risalah Al-Tauhid seperti di dalam contoh slide, diciptakan oleh Tuhan untuk kepada para pelajar agar mempercayai semua hukum alam. Contohnya kejadian siang dan malam. Para pelajar tidak perlu untuk mempersoalkan bagaimana yang berlaku. Namun demikian, mereka perlulah berfikir secara logik, kerana setiap yang berlaku di dunia ini sebenarnya sesuatu perkara itu dicontohi ataupun dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang akhir sekali adalah melalui pendidikan Islam ini sebenarnya mempengaruhi dalam pendirian sekolah pemikiran kontemporari. Ini bermaksud dengan wujudnya sekolah madrasah, Al-Rai, Al-Taqsa dan banyak lagi seperti Pusat Hafiz sebagai wadah yang sangat mudah untuk mendidik para pelajar yang beragama Islam ke arah rasionalisme. Contohnya, mereka mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perjalanan hidup sebelum melakukan sesuatu perkara. Jadi ini membolehkan para pelajar agar lebih kekal ataupun utuh jati diri
agar tidak melakukan atau terpesong kepada perkara yang tidak senonoh. Justru itu, sebenarnya pendidikan Islam ini memang amat mempengaruhi bidang nilai rasionalisme ini agar para pelajar boleh berfikir secara logik dan kritis. Sebenarnya, rasionalisme sangatlah penting bagi seseorang pelajar maupun seorang guru. Hal ini kerana rasionalisme dapat diterapkan dalam bidang pendidikan untuk memperluaskan lagi bidang ilmu seseorang pelajar dalam menggunakan logik cara berfikir mereka. Selain itu, ia juga memberi kebebasan kepada pelajar untuk memperluaskan lagi pemikiran mereka. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan proses pengetahuan, tak kiralah kenyataan ataupun fakta. Tambahan pula, kewujudan ideologi rasionalisme ini juga dapat diterapkan dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana ia dapat membantu pelajar dalam memahami dan melatih diri mereka dalam pemahaman yang lebih kompleks. Akhir sekali, aliran rasionalisme ini juga sangat sesuai untuk era pengetahuan moden pada masa zaman kini. Ianya di mana dunia teknologi sekarang pada masa sekarang ini terus berkembang dan berkembang. Hal ini mempunyai kait rapat di mana semakin banyak seseorang pelajar itu berfikir, semakin banyak pengetahuan yang diperolehi oleh mereka.